Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar ke-78 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Marali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Senior General Min Aung Hlaing, Chairman of the State Security and Peace Commission Republik Kesatuan Myanmar dan juga rakyat Republik Kesatuan Myanmar bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar yang ke-78 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 di antara DPMMFC dengan PDRM FC. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan, Brunei DPMMFC menang 3-1 ke atas PDRMFC. DPMMFC akan beraksi seterusnya menentang Selangor FC di Stadium Negara Hassanal Bolkiah pada 10 Januari 2026. Yura Indra Putra mengantar bola ke dalam kawasan penalti. Jordan yang berjaya. Perusahaan kraftangan tempatan penting dalam memastikan warisan budaya terus terpelihara. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Tanjung Nangka berlangsung pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Sengkurung. Majlis bertujuan memilih pemimpin yang akan menjadi jambatan penghubung antara pihak kerajaan dan penduduk akar umbi. Keputusan menyaksikan Awang Muhammad Rakin bin Ramli memperoleh 199 undi, manakala Awang Rozan bin Haji Kadri, Haji Bujang menerima 31 undi. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara.
Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat EDGE Jabatan Pendidikan Khas menyelaras penyertaan bagi 2 pelajar dan seorang pegawai pelajaran untuk menyertai Forum Belia Sains Antarabangsa ke-18 2026. Forum tahunan itu menyediakan platform bagi pelajar-pelajar berumur 16 dan 17 tahun untuk berinteraksi dengan penerima hadiah Nobel dan saintis terkemuka dalam bidang sains. Dianjurkan oleh Hwa Chong Institution yakni College Section dengan sokongan Kementerian Pendidikan Republik Singapura, forum berlangsung dari 5 hingga 9 Januari di Hwa Chong Institution Republik Singapura. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Dr. Haja Mustazah binti Awang Maidin, pemangku pengarah pendidikan khas. Semasa forum, para peserta berpeluang menyertai beberapa aktiviti, antaranya dialog, pameran kebudayaan dan poster. Pengusaha kraf tangan tempatan terus memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya di samping menjana ekonomi masyarakat setempat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi memperkenalkan hasil kraf tangan tempatan ke peringkat yang lebih luas melalui penyertaan dalam expo dan platform digital. Bidang kraf tangan kreatif tempatan semakin berkembang dengan penglibatan masyarakat kampung termasuk golongan belia. Penyertaan pengusaha dalam expo anjuran pelbagai pihak memberi peluang kepada mereka untuk memperkenalkan hasil kraf tangan kepada orang ramai dan pelancong. Masa ni kraf tangan kami sudah ada yang mengenali lah dari segi pelancongan sama dari jabatan daerah-daerah ada menjemput kami juga ke expo-expo. Kalau pasal pengusaha ni semua orang kampung terlibat. Banyak sudah ikut membuat sama-sama membuat kraf tangan ni. Orang muda pun ajar juga. Perpaduan tu ini adalah salah satu untuk mengukuhkan perpaduan kampung kami pasal kami boleh berkomunikasi sama-sama, membuat kerja sama-sama untuk menjayakan kami punya bisnes ini. Dari segi pemasaran, pengusaha kraf tangan kini memanfaatkan kaedah moden dengan menggunakan platform dalam talian dan media sosial bagi memasarkan hasil buatan mereka. Perusahaan kraf tangan tempatan bukan sahaja membantu meningkatkan pendapatan penduduk, malah berperanan dalam memastikan warisan budaya terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang. Melihat bunga yang berkembang mekar mampu memberikan ketenangan sekaligus membantu mengurangkan tekanan hidup seharian. Hobi memelihara bunga hidup kini semakin diminati masyarakat sebagai terapi minda, hiasan rumah dan berpotensi menjana pendapatan sampingan. Hobi bercucuk tanam terus mendapat sambutan orang ramai terutama dalam kalangan wanita. Malah ada yang meluangkan masa bersama keluarga untuk memilih pelbagai jenis bunga dan tanaman hiasan. Keindahan bunga yang mekar bukan sekadar mencantikkan persekitaran, malah menjadi penawar ketenangan jiwa, menyentuhkan keluarga dan membawa kegembiraan dalam kesederhanaan hidup seharian. Seperti keladi saya suka. Keladi saya suka kembali untuk di rumah. Hiasan supaya bangun pagi, patang supaya tani tidak stres yang menghiburkan hati ke tani, cuci mata supaya terang dan segar, sihat, happy. Majlis Perundingan Kampung Berserumpun Kawasan Empan RPN Pancur Mangkubau Mukib Mentiri petang tadi mengadakan majlis penyampaian berbagi rezeki sumbangan santunan kasih pencinta yatim dan keluarga terpilih. Sumbangan berupa barang keperluan sekolah diserahkan kepada 21 orang anak yatim dan 22 buah keluarga yang terpilih.
Para pemilik, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport diingatkan supaya lebih berwaspada dan peka terhadap produk serta barangan gunaan import yang dipasarkan kepada orang ramai. Ia adalah bagi memastikan produk yang dijual adalah suci dan bersih serta tidak bercampur dengan bahan yang tidak halal. Langkah itu penting bagi memelihara kepentingan dan maslahat masyarakat Islam di negara ini daripada mengambil dan menggunakan produk serta barangan gunaan yang tidak halal. Peringatan itu dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah berikutan penjualan bahan gunaan berus pencuci botol jenama PAL Collection di salah sebuah pasaraya di negara ini yang disyaki diperbuat daripada bahan tidak halal. Hasil analisis yang dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mengesahkan bahan gunaan berus tersebut diperbuat daripada bulu khinzir. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah menegaskan kepada pemilik perniagaan berkenaan supaya mengasingkan serta-merta penjualan berus berkenaan daripada produk lain dan hanya membenarkan produk itu di bahagian tidak halal serta tidak terdedah kepada masyarakat Islam. Bekalan air di beberapa buah kawasan di daerah Brunei dan Muara akan terjejas. Kawasan tersebut Kampung Kapong, Kampung Sabun, Pekan Muara, Pelabuhan Muara, Perindustrian Serasa, Perpindahan Serasa, Kampung Serasa, Tapak Perindustrian Pulau Muara Besar dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah bermula esok sehingga 7 Januari 2026. Ini adalah bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan paip air di Tedahan Tangkai Batu 15 yang bermula dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Jalan susur di Simpang 150 Jalan Kulap akan ditutup sementara bagi kerja-kerja penggantian paip kalbat yang rosak kepada kalbat berbentuk kotak. Penutupan akan bermula esok sehingga kerja-kerja selesai bermula pukul 7.30 pagi. DPMM FC dilihat mampu melakukan lebih baik lagi jika bersabar dan mampu menangani permainan dengan bijak. Tetapi pada masa yang sama, pasukan lawan juga menentang dengan sangat baik. Ketua Jurulatih DPMM FC menyatakan demikian semasa sidang media yang diadakan setelah selesainya perlawanan antara DPMM FC menentang PDRM FC semalam. McAllister James Reynolds berkata wujud peluang yang baik namun tidak cukup konsisten untuk terus mendesak. Seharusnya perlu menghargai perlawanan dan berharap dapat melihat hasilnya pada permainan seterusnya. Sementara Eddie Gapel, Ketua Jurulatih PDRM FC menjelaskan selain saluran PDRM FC yang berubah, skuad menjadi lebih kecil. Suasana permainan PDRM FC adalah baik dengan mengambil langkah bijak untuk terus kekal dalam permainan. Now our squad is become small because of our few. Seiring dengan kehadiran Tahun Baharu, ramai dalam kalangan masyarakat menjadikan amalan gaya hidup sihat sebagai salah satu azam utama. Malahan gaya hidup sihat juga semakin menjadi pilihan ramai, terutama dalam kalangan mereka yang ingin kekal cergas dan bertenaga. Ikuti perencananya bersama Nadira Haji Umar. Kesedaran terhadap kepentingan kesihatan fizikal dan mental kini semakin meningkat, khususnya selepas melalui pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan. Bagi sesetengah orang, mengamalkan gaya hidup sihat tidak perlu dengan perubahan yang besar. Ia juga boleh dimulakan dengan rutin harian, antaranya meminum air, pengambilan makanan sihat dan brisk walk. Cuba untuk bersukan lah, aktif bersukan tahun ini, kira brisk walk at least kurang setengah jam ataupun setengah jam lah macam itu. And then mengamalkan permakanan sehat, especially-nya banyak minum air, kurangkan makanan yang mengandungi mineral yang tidak baik lah.
Caranya dari segi untuk mengekalkan tubuh badan yang sihat adalah dengan senaman. Senaman ini penting untuk kesihatan tubuh badan, minda yang cerdas dan untuk kesihatan yang orang longevity of our body lah, untuk kesihatan masa akan datang. Berbekalkan azam dan disiplin yang konsisten, gaya hidup sihat bukan sekadar resolusi tahunan tetapi satu pelaburan jangka panjang demi kesejahteraan diri dan keluarga. Gaya hidup sihat bukan pilihan bermusim tetapi keperluan sepanjang hayat demi kesejahteraan diri, keluarga dan masa depan yang berkualiti. Langkah kecil Auda hari ini, pelaburan besar untuk kesihatan masa depan Auda. Nadira Haji Umar untuk Berita RTV. Ke arah meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan gaya hidup sihat dalam pelbagai lapisan masyarakat, pagi tadi kedai kopi Soundsip mengadakan aktiviti Coffee Run. Acara berlangsung di Kadung. Larian sejauh 10 km itu merentasi beberapa kawasan Bandar Seri Begawan. Lebih 20 orang menyertainya. Perancangan pada tahun ini mungkin banyak aktiviti yang akan dibuat. Bukan saja buat larian, coffee run, mungkin ada juga basikal. Mungkin kedepannya lebih banyak aktiviti yang macam bersukan ini lah akan dibuat sepanjang tahun 2020-2026.